Negara Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Demokrasi berparlimen ini membawa maksud pemerintahan yang dijalankan secara perwakilan. Hal ini bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara, manakala raja-raja menjadi lambang taat setia rakyat. Demokrasi berparlimen ini terbahagi kepada 3 bahagian dalam pemerintahan yang terdiri daripada 1. Perundangan, 2. Kehakiman, 3. Eksekutif iaitu pentadbiran. Seterusnya saya akan menerangkan tentang struktur parlimen di Malaysia. Pemerintahan Malaysia yang bersyurikan demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan yang unik kerana Parlimen Malaysia terdiri daripada 3 komponen iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey, setiap negara mempunyai kaedah dan sistem pemerintahan yang tersendiri. Terdapat pelbagai nama yang diberikan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan sebuah negara seperti demokrasi, sosialis, monarki dan lain-lain. Dalam sistem berkenaan, terdapat jenis pemerintahan yang membenarkan penglibatan rakyat dalam mengurus dan mengemudi pemerintahan negara. Seterusnya, latar belakang pilihan raya. Macam kita tahu, sejak tahun 1957, Malaysia mengekalkan sistem politik pelbagai parti untuk menubuhkan kerajaan persekutuan ataupun negeri. Calon-calon yang mendapat majoriti akan diisytiharkan sebagai pemenang. Okay, di Malaysia kita ada 2 jenis pilihan raya iaitu pilihan raya umum dan juga kecil. Elemen-elemen yang penting di dalam pilihan raya adalah bahagian pilihan raya, pemilih, calon dan seterusnya kumpulan kami akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan proses pilihan raya. Bagi pengeluaran RIP, apabila pembubaran Parlimen dan Dewan Negeri, SPRM akan mengeluarkan satu RIP. Iaitu satu RIP tersebut merupakan surat kuasa yang menjalankan pilihan raya bagi melantik pegawai. Seterusnya, notis akan diwatakan ditampal di tempat-tempat tertentu untuk semakan orang ramai. Notis tersebut mengandungi maklumat-maklumat seperti tarikh penamaan dan tarikh pilihan raya. Saya akan menerangkan tentang penamaan calon. Penamaan calon akan dilakukan apabila Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengeluarkan notis berkaitan masa, tarikh dan tempat penamaan calon akan dilakukan. Bagi mereka yang berminat untuk menjadi calon, perlulah menyediakan borang pencalonan mengikut penyertaan yang telah disediakan dalam notis tersebut. Antara kelayakan untuk menjadi calon termasuklah warga negara Malaysia dan bermaustatin dalam persekutuan, berumur 21 tahun ke atas dalam tarikh penamaan calon, tidak diisytiharkan muflis atau bankrupt. Bagi Dewan Undangan Negeri pula, calon mestilah perlu bermaustatin dalam negeri yang hendak bertanding. Bagi wang deposit pula, ahli parlimen perlulah mengeluarkan RM sebanyak RM10,000 Malaysia dan bagi Dewan Undangan Negeri pula perlu mengeluarkan deposit sebanyak RM5,000 Malaysia. Mereka yang dibenarkan untuk memasuki Dewan Penamaan Calon termasuklah calon, mencadang, menyokong, ahli dan petugas SPR. Semasa hari penamaan calon, pengawal pengurusan akan menerima notis borang pencalonan dari jam 9 pagi hingga 10 pagi. Selepas jam 10 pagi, pengawal pengurusan akan memaklumkan notis penutupan penamaan calon serta menyemak kelayakan calon sama ada layak bertanding ataupun menang tanpa bertanding pada pilihan raya tersebut. Assalamualaikum, saya akan menyambung pembentangan berkaitan kempen pilihan raya. Selepas saja urusan penamaan calon selesai, calon-calon atau wakilnya boleh memulakan urusan kempen yang terdiri daripada pemasangan poster, ceramah, pengedaran risalah dan kempen rumah ke rumah. Seiring dengan peredaran zaman, kita dapat lihat kempen pilihan raya dilakukan menggunakan sosial media seperti TikTok, Twitter dan Facebook. Aktiviti kempen ini perlu dihentikan tepat pada jam 12.30 malam sebelum hari mengundi. Untuk tujuan kempen, calon-calon dikendaki membayar deposit bahan kempen sebanyak RM5,000 bagi pilihan raya parlimen dan RM3,000 bagi pilihan raya Dewan Undangan Negeri kepada SPR. Begitu juga dengan pemasangan poster, banner. Calon-calon perlu membayar wang deposit kepada pihak berkuasa tempatan PBT. Bagi membolehkan calon-calon mengadakan ceramah terbuka, mereka perlu mendapatkan kelulusan permit dari pihak polis. Pada hari mengundi yang telah ditetapkan, pemilih-pemilih yang namanya ada di dalam daftar pemilih akan keluar mengundi di pusat-pusat mengundi yang telah ditetapkan. Pada amnya, masa mengundi yang telah ditetapkan oleh SPR ialah antara 8 pagi hingga 6 petang di seluruh Selangor Malaysia dan mulai jam 7.30 pagi hingga 5.30 petang di Sabah dan Sarawak. Namun demikian, terdapat juga kawasan yang masa mengundinya dipendekkan atas alasan keselamatan dan kesukaran logistik terutamanya di Sabah dan Sarawak. Setiap pusat mengundi biasanya mempunyai lebih dari satu tempat mengundi.
Ianya diketuai oleh seorang ketua tempat pengundi dan dibantu oleh 2 orang hingga 4 orang kerani pengundian. Bagi pengundi awal iaitu anggota tentera dan pasangan serta anggota polis dan pasangan anggota pasukan gerakan AM PGA, mereka akan mengundi pada hari awal mengundi. Walau bagaimanapun, bagi anggota tentera dan polis yang tidak dapat hadir mengundi awal kerana terpaksa bertugas, mereka layak untuk mengundi secara pos. Kertas undi pos ini akan dihantar kepada anggota tentera dan anggota polis tersebut selepas proses pengeluaran kertas undi pos dilaksanakan. Pembentangan seterusnya saya akan membentangkan mengenai penjumlahan rasmi undi. Penjumlahan rasmi undi ialah selepas selesai pengiraan undi di tempat-tempat mengundi dan pusat-pusat pengiraan undi, keputusan-keputusan pengundian dikemukakan kepada pegawai pengurus di pusat penjumlahan undi. Pegawai pengurus akan menjumlahkan semua undi termasuk undi pos bagi menentukan pemenang. Keputusan pilihan raya akan diumumkan oleh pegawai pengurus kawasan pilihan raya tersebut. Pemenang bagi pilihan raya tersebut dipilih berdasarkan undi terbanyak atau mendapat undi majoriti. Seterusnya, keputusan pilihan raya umum akan diumumkan kepada seluruh rakyat Malaysia dan parti yang menang majoriti akan membentuk kerajaan. Proses selanjutnya ialah pengumuman keputusan pilihan raya. Setelah selesai menjumlahkan borang 14 dan 15, pegawai pengurus bagi sesuatu bahagian pilihan raya itu akan mengisytiharkan siapa yang mendapat undi majoriti dan mengesahkan sebagai wakil yang terpilih bagi bahagian pilihan raya yang berkenaan. Keputusannya tidak boleh dipertikaikan. Mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya boleh mengemukakan di Mahkamah Pilihan Raya melalui petisyen pilihan raya. Bagi deposit pilihan raya, calon-calon yang hendak menyertai pilihan raya, mereka dikehendaki membayar wang deposit pilihan raya berjumlah RM10,000 bagi pilihan raya parlimen dan RM5,000 bagi pilihan raya Dewan Undangan Negeri. Wang deposit ini perlu dibayar kepada pengawal pengurus atau pengarah pilihan raya negeri selewat-lewatnya pada jam 10 pagi pada hari penamaan calon. Deposit pilihan raya boleh dibayar dalam bentuk wang tunai atau draft bank. Calon-calon akan hilang wang deposit sekiranya gagal memperoleh 1/8 daripada jumlah undi yang diperoleh oleh semua calon yang bertanding di dalam suatu bahagian pilihan raya berkenaan.